رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Suci dari sebarang kekurangan, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendaknya kita dipertemukan lagi pada pagi ini di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan antum semua di dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan qasad dan niat kita, serta menjaga adab-adab kita yang zahir dan yang batin di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan hamba-hamba Allah yang akan dipermudahkan jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab Risalah Tauhid, muka surat 48 dengan 6. Nombor 6. Kita ambil nombor 5 tu. Yang ada kitab, insya-Allah tengok kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima daripada sifat-sifat yang mustahil pada Allah. Apa hukum mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Maksud mustahil di sini mustahil akli, iaitu suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada sekali-kali. Itu maksud mustahil akli, sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata. Suatu perkara yang tidak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada selama-lamanya, mesti tiada semata-mata. Suatu perkara yang tidak boleh berubah menjadi ada. Itu mustahil akli. Baik, apa hukum kita mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah? Maka hukumnya wajib. Jadi barang siapa yang tidak mengetahui dan tidak mengenal apakah sifat yang mustahil bagi zat Allah, maka itu menjadi satu dosa bagi diri dia. Kenapa wajib kita mengetahui sifat mustahil ini? Supaya kita boleh menjaga akidah, supaya kita boleh menolak fahaman-fahaman yang mensifatkan Allah dengan sifat-sifat mustahil. Jadi dengan sebab itu perlu, bahkan wajib kita mengenal, mengetahui apakah sifat yang mustahil bagi zat Allah. Kalau seandainya kita tidak mengenal dan mengetahui apakah sifat yang mustahil bagi Allah,
bagaimana untuk kita menafikan, bagaimana untuk kita menolak dan menafikan sesuatu perkara yang kita tidak tahu. Bagaimana kita nak menolak, bagaimana kita nak menafikan sesuatu perkara yang kita tak tahu. Contohnya, kalau di suatu jalan, bagaimana kita nak mengelak daripada melalui ataupun melanggar bonggol-bonggol ataupun lubang-lubang yang ada di atas jalan, kalau kita tak mengetahui di mana kedudukan dia. Orang yang boleh mengelak ni, dia ada ilmu, dia ada pengetahuan. Oh, di depan sana ada bonggol, di depan sana ada lubang sebelah kanan, di hadapan sana ada lubang di sebelah kiri. Jadi dia ada ilmu, baru boleh dia mengelak. Begitulah juga di sini, seandainya kita tidak mengetahui sesuatu sifat itu merupakan sifat yang mustahil bagi Allah, bagaimana untuk kita menafikan? Macam mana kita nak menafikan perkara itu sedangkan kita tak tahu itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Dengan sebab itu, mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah ini hukumnya wajib, supaya jangan sekali-kali kita mengiktikadkan Allah Ta'ala dengan salah satu daripada segala sifat-sifat mustahil. Ada berapa banyak sifat mustahil bagi Allah? Tidak terhitung banyak. Bukan 20. 20 ini yang tak dapat tidak, mesti tahu satu persatu. Adapun sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu tidak terhitung banyaknya. Tidak ada yang mengetahui melainkan zat Allah. Kerana sifat yang mustahil ini adalah lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah. Ada berapa banyak sifat yang wajib bagi zat Allah? Tidak terhingga banyak. Adapun yang wajib dipelajari secara tafsir sebanyak 20. Jangan kita kata 20 saja sifat Allah, nanti jadi fitnah Wahabi. Orang Wahabi memfitnah kita, mengatakan kita i'tikad Tuhan ada 20 saja. Saja sifat. Allah bukan memiliki 20 sifat kamalat. Sifat kamalat dia tidak terhingga. Baik, pagi ini huraian sifat yang mustahil bagi zat Allah yang kelima. Jadi dalam kitab ni dia tak sama seperti kitab Risalah Al-Misbahul Munir yang kita belajar dulu. Kalau dalam kitab Risalah Al-Misbahul Munir dulu, musannif rahimahullah ta'ala dia mendatangkan sekali, bila disebut sifat yang wajib, disebutkan sekali sifat yang mustahil. Ada Allah hukumnya wajib, lawannya mustahil iaitu tiada Allah. Sedia kala Allah Ta'ala qidam hukumnya wajib, lawannya baharu yakni mustahil bagi Allah. Adapun dalam kitab Risalah Tauhid ini disebut yang wajib dulu. Habis wajib, sekarang giliran nak sebut yang mustahil pula. Di antara sifat yang mustahil bagi zat Allah yang mesti diketahui oleh setiap
mukallaf. Baik, ambil nombor 4. Nombor 4. Iaitu mana? Al-mumathalatu ataupun al-mumathalatu lil hawadith. Ini sifat mustahil. Apa arti mustahil? Perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali adanya pada zat Allah. Jangan dibenarkan, jangan diragu, jangan diragui, mesti jazam dalam hati, yakin sungguh-sungguh bahawasanya sifat ini tidak ada pada zat Allah, iaitu al-mumathalatu lil hawadith, artinya bersamaan dengan segala yang bersifat baharu. Apa arti baharu? Sesuatu yang ada permulaan itu baharu. Apa sahaja yang ada permulaan namanya baharu. Sama ada sesuatu perkara yang dapat dilihat oleh mata kita ataupun perkara yang tidak boleh dilihat oleh mata kita. Contohnya neraka dan isinya, syurga dan isinya, alam barzakh contohnya. Itu semua masuk dalam perkara baharu. Nikmat syurga perkara baharu, azab kubur perkara baharu. Semuanya itu berasal daripada tiada. Jadi apa sahaja perkara yang baharu tidak sama sekali dengan Allah, ataupun Allah tidak menyamai dengan segala sesuatu yang baharu. Apa sahaja yang ada kaitan dengan perkara yang baharu tidak ada sekali-kali pada zat Allah. Faham baik-baik. Sebab tu ngaji tauhid ni kena jazam yang putus. Baik, apa artinya? Bersamaan dengan segala yang baharu. Allah Ta'ala itu sama zatnya seperti zat yang baharu. Contohnya dikatakan zat Allah itu sama seperti zat yang baharu, maka hukumnya mesti tidak sekali-kali. Akal tak boleh terima sekali-kali. Akal kita tidak boleh membenarkan sekali-kali bahawasanya zat Allah Ta'ala itu sama seperti zat yang baharu. Seperti ia Allah itu dikatakan jirim. Nak dikatakan zat Allah itu jirim. Apa jirim? Ini dah alih kitab dah. Patut tanya terus jawab lah. Ngaji lagi main-main. Jangan main-main ngaji tauhid. Nanti jadi Wahabi. Faham tidak? Apa arti jirim? Andai semuanya. Sesuatu yang terjadi daripada unsur-unsur yang tertentu, itu jirim. Sesuatu yang terjadi daripada unsur-unsur ataupun bahan-bahan, sesuatu yang terdiri daripada bahan-bahan. Tulis seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan, jangan malah tulis, kecuali dah ingat betul-betul tu tak apa. Kalau tu tulis supaya nanti bila dengar perkataan jirim tahu dah apa benda. Tak ada nak cari-cari lagi apa jirim, apa benda jirim. Sebab tu kena ada kitab ngaji, ada kitab. Budak pergi sekolah pun ada buku. Kita ngaji agama ni lebih besar daripada ilmu akademik lagi. Kena ada kitab.
masuk dalam adab menuntut ilmu. Nah, di kitab. Usahakan kalau tak dapat nak kata apa. Kalau dapat, ada kan kitab. Jadi saksi kitab ni besok. Kitab ni besok jadi saksi kita di hari kiamat besok. Jadi jirim itu sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan. Ada bahannya, macam tubuh badan kita jirim. Tubuh kita ni jirim. Ada bahan. Allah jadikan tubuh kita ni, kulit kita ni ada bahannya, daging kita ni ada bahannya, darah kita ada bahannya, tulang kita ada bahannya. Begitulah juga dengan bangunan masjid ni. Bangunan masjid ni juga jirim, ada bahan. Batu tu sendiri ada bahan. Pasir tu sendiri ada bahan yang Allah ciptakan menjadi pasir. Air tu sendiri ada bahannya yang Allah ciptakan jadi air. Itu nama jirim. Boleh faham dah jirim? Agak kalau keluar soalan dalam PSA akhir tahun ni boleh jawab? Dah boleh tak ya buat PSA dah jawab boleh. Alhamdulillah Allah bagi faham. Kena faham betul-betul. Nanti orang tolak fahaman Wahabi, tuan-tuan, kenapa tak boleh ikut Wahabi ni? Buat nama ngaji tauhid, tapi boleh terima Wahabi ke? Pelik sungguh. Ngaji tauhid tapi boleh terima Wahabi. Pelik sungguh. Ngaji tauhid untuk apa entahlah. Orang ngaji tauhid ni tak tolak fahaman sesat. Dia ngaji tauhid boleh terima pula fahaman sesat. Tak tahu apa niat dia ngaji tauhid, tak tahu. Ada orang macam tu. Ngaji sifat 20. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Mukhalafah, tak serupa dengan makhluk. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak serupa dengan makhluk. Tapi terima kat Wahabi Tuhan duduk atas langit. Pelik sungguh. Ngaji buat apa ngaji tauhid? Ngaji tauhid terima fahaman Wahabi Tuhan duduk atas langit. Apa faedah ngaji ni? Sebab tu niat ngaji ni kena betul. Ngaji tauhid ni bukan suka-suka, tuan-tuan. Niatnya nak jaga akidah, nak menolak fahaman yang salah. Tapi kalau dah ngaji sifat 20, ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, tapi boleh terima juga fahaman Wahabi, apa niat ngaji tauhid? Tu pelik, kita tak tahu, tak boleh nak fikir. Ngaji tauhid, niat ngaji tauhid nak menolak fahaman salah, tapi ngaji tauhid terima fahaman salah. Jadi betul lah katanya pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, ramai orang mengaji tapi tak semua sampai maksud dia mengaji. Ramai orang bersungguh mengaji tapi tak sampai maksud. Maksud itu tak sampai. Dia tak dapat menyelamatkan dirinya daripada fahaman sesat walaupun dia mengaji sungguh-sungguh. Na'udzubillah min dzalik. Itu tujuan mengaji ni, nak jaga diri, nak jauhkan diri, nak elakkan diri daripada benda salah. Bukan nak dekat dengan benda salah. Nak dekat dengan benda salah tak payah mengaji. Nak dekat dengan benda salah tak perlu tak payah mengaji, buang masa. Tak payah mengaji fiqh, tak payah mengaji tauhid, tak payah mengaji usuluddin, tak payah mengaji tak payah. Pasti akan dekat dengan benda salah. Itu betulkan niat kita mengaji. Allahu Akbar. Ngaji tauhid tapi terima Tuhan duduk atas langit. Ni nombor 4 ni. Jirim ni, bila sebut jirim tadi dah kenal dah jirim. Jirim ni tuan-tuan dengar baik-baik. Jirim ni, sifat jirim
kelakuan jirim yang nama berjirim ni, dia wajib bertempat tu jirim. Bila sebut jirim, mesti wajib bertempat, berpihak. Tu jirim. Biar kenal jirim tu apa. Tadi dah kenal dah, jirim ni sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan. Kemudian bila sebut jirim, kelakuan dia mesti bertempat, mesti bertempat. Tu jirim. Kalau tak bertempat, bukan jirim. Bila sebut jirim, jisim, wajib bertempat. Sama ada tempatnya itu kita ketahui ataupun kita tidak ketahui. Yang pasti bila sebut jirim, mesti bertempat. Tahu tak tempat tu apa? Tempat, ruang, pihak. Itu kelakuan jirim. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dalam, luar, dekat, jauh. Itu kelakuan jirim. Langit tu duduknya di mana? Atas. Arah duduknya di mana? Atas mana? Cetunjuk atas mana? Mana satu atas? Mana satu atas? Atas pun tak tahu ke mana. Patut terima pun. Atas mana atas? Orang tak panggil atas tu. Atas. Atas. Tu kipas duduk atas, bumbung duduk atas, bintang bulan duduk atas. Langit 7 lapis langit duduk di atas. Arash, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, semua duduk di atas. Tempat pusat kerajaan Allah Ta'ala atas. Malaikat yang hebat-hebat semuanya duduk di atas. Arash di atas. Jadi kalau Tuhan di atas, bertempat ke tidak? Saya jawab. Kalau Tuhan di atas, bertempat atau tidak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Tapi ada yang terima. Faham tak faham ngaji ni? Jadi kalau Tuhan di atas, bertempat ke tidak? Bila bertempat serupa jirim ke tidak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab kalau dikatakan Allah di atas, maka serupalah dia seperti jirim. Tu ngaji. Jadi jangan dikatakan Tuhan bertempat, sebab Tuhan itu zatnya bukan berjirim. Faham tak? Allah, zat Allah bukan berjirim. Berjirim ni makhluk. Berjirim ni benda baharu. Ingat tu. Barang siapa yang mengatakan Allah itu bertempat, maka dia telah menyerupakan zat Allah seperti jirim. Syirik, menyengutukan Allah. Faham tak? Menyengutukan apa maksud? Menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan pakai, jangan terima. Tak boleh terima rosak akidah. Rosak akidah. Jadi bila sebut jirim, kita tahu dah jirim ni dia ada bahan. Jadi Allah itu kita tak boleh nak tanya, tak sesuai soalan tu nak ditanyakan pada Allah. Allah tu daripada apa Zat Allah tu daripada apa Kalau kita ni ada unsur api, angin, contohnya api, angin, tanah, air. Kalau Allah tu apa unsur dia? Maha suci zat Allah daripada Maha suci zat Allah dari berunsur. Sebab dia bukan jirim. Kalau Allah jirim boleh tanya.
Kalau Allah itu berdiri, boleh tanya Allah tu apa bahan dia? Diri Allah tu terjadi daripada apa? Boleh tanya. Boleh tanya kalau dia berdiri. Ini tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan sesuatu. Masuk sesuatu tu jirim. Allah tak suka dengan jirim. Sebab tu tak boleh dikatakan zat Allah tu baharu. Jirim tu baharu. Zat Allah qadim. Zat Allah bukan baharu. Zat Allah bukan jirim yang bertempat berpihak, itu jirim. Walaupun tidak diketahui di mana tempatnya, tetap dipanggil jirim. Kita pernah tak ada barang hilang? Tahu tak duduk mana barang tu? Nampak tak? Ada tempatnya. Contoh anak kunci rumah kita cicir, anak kunci kita cicir. Tahu tak tempatnya? Tak tahu. Tapi ada tak tempat jatuh dia? Ada. Cuma kita tak tahu. Jadi jangan dikatakan Allah itu bertempat, cuma kita tak tahu. Baik-baik yang pahaman ni tuan-tuan. Pahaman ni dia banyak menyebarkan akidahnya sewaktu pengajian tafsir hadis dan tafsir Quran. Hati-hati. Selalu saya pesan, nak cari guru tafsir Quran, guru tafsir hadis, pastikan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, nanti dia akan mentafsirkan ayat-ayat suci Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut pahaman mereka. Itu yang kata Tuhan di atas langit. Dia kalau orang yang ngaji sifat 20 yang ajar tafsir, dia tak akan tafsir begitu. Setiap kali bertemu dengan ayat mutasyabihat, dia akan takwil. Dia akan takwil. Dah belajar belum takwil? Dulu dalam kitab Misbahul Munir kan dah belajar dulu dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis kan dia dah bawa contoh-contoh ayat mutasyabihat. Kalau jumpa ayat Quran yang mutasyabihat, kalau jumpa hadis yang mutasyabihat, apa nak buat? Wajib takwil, wajib ditanggungkan ertinya kepada maksud yang boleh menghilangkan keraguan dan kesamaran yang Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Itu tujuan takwil. Nak menjaga akidah kita jangan menyamakan. Jadi itu tujuan takwil, nak menghilangkan kesamaran. Takwil ada dua. Yang pertamanya takwil mengikut ulama salaf. Salaf, maksud salaf di sini salaf yang original. Faham? Kenapa pula salaf yang original? Kerana sekarang banyak salafi palsu. Sekarang banyak salaf tapi palsu. Akidah mereka bukan seperti salaf yang sebenar. Salaf yang sebenar apabila bertemu dengan ayat mutasyabihat, contohnya yadullah fawqa aydihim. Itu ayat mutasyabihat. Kalau nak diterjemahkan Melayu, tangan Allah. Yadullah bermaksud tangan Tuhan. Kalau nak ditafsirkan, kalau ulama salaf yang betul-betul salaf, apa maksud yadullah? Wallahu a'lam. Serah kepada Allah, beriman dengan ayat tersebut dan menyerahkan maksudnya. Apa maksud yadullah? Wallahu a'lam. Dia tidak mentafsirkan yadullah dengan makna tangan Tuhan. Sekarang ni banyak yang tafsirkan tangan Tuhan. Tuhan bertangan, cuma tangannya tidak serupa dengan tangan makhluk. Ini bukan salafi, tuan-tuan. Tuan-tuan tak
Tuan-tuan suka nak ngaji tafsir, akidah tuan-tuan tinggalkan. Sebab tu bila ada penceramah-penceramah, guru-guru yang berpahaman demikian mentafsirkan ayat tersebut kepada tuan-tuan bahawasanya Allah itu bertangan, cuma tangannya tak serupa dengan makhluk, tuan-tuan angguk kepala. Tuan-tuan terima, tuan-tuan angguk kepala, sedangkan tuan-tuan tak tahu yang mana tafsiran itu bukan mengikut tafsiran salafi yang sebenar. Sebab tu hati-hati, sebab tu nasihat guru tu dengar. Oh dia ahli sunnah tak, dia salafi, sebab dia kata Tuhan tu ada tangan tapi tangan tak serupa dengan tangan makhluk. Na'udzubillah. Itulah kita. Oh di luar gangguan aja. Demam. Hati-hati. Kalau yang tafsir Tuhan ada muka tapi muka tak serupa dengan makhluk, Tuhan bertempat tapi kita tak tahu mana tempatnya, Tuhan beranggota tapi anggotanya tak sama, tu semua salafi sesat. Faham tak tu? Dia kalau betul salafi, wallahu a'lam, itu salafi yang betul. Ini Tuhan bertangan, cuma tangannya tak sama. Dah kawan duduk rumah tercari-cari macam mana tangan dia. Oh, ada tangan tapi tangan dia tak serupa, macam mana agak tangan Tuhan ni. Dah mulalah nak cari. Dah mulalah nak teka-teka. Oh, ustaz tu tadi yang ngajar hadis tadi, dia kata Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita. Tangan kita ni begini, tangan Tuhan tak sama. Macam mana agak-agak tangan Tuhan ni? Habis kepala otak gitu. Hati tuan ni, saya dah ingatkan, salah guru, salah agama kita. Salah guru, salah agama kita. Sebab nak ambil agama ni dekat guru. Salah guru, salah agama. Salah guru, salah akidah kita. Jaga baik-baik. Salah akidah, kekal neraka selama-lamanya. Itu tanggungjawab sendiri. Orang ada ilmu boleh tolak, orang tak ada ilmu dia akan telan bulat-bulat. Baik, ni jirim ni. Jirim ni, sebab tu tak boleh, akidah kita tak boleh terima ni. Tuhan bertempat ni tak boleh. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh terima. Dia mengatakan Tuhan duduk di atas arasy, Tuhan duduk di atas langit, Tuhan bersemayam di atas langit. Ini semua bukan daripada fahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan nak ngaji tafsir, hati ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ataupun arad. Arad ni apa maksud arad? Arad ni sifat ma'ani makhluk. Jadi jangan dikatakan sifat ma'ani Allah itu arad, jangan. Kerana bila sebut arad ni apa? Sifat ma'ani yang duduk pada jirim. Bila jirim bertempat, maka sifat-sifat dia juga bertempat. Bila jirim itu bertempat, maka segala sifat-sifat bagi jirim itu juga bertempat. Ni baju ni, kain putih ni, kain ni namanya jirim. Warna putih ni sifat ma'ani yang ada di kain. Jadi kain ni bertempat ke tidak? Maka warna putih ni juga bertempat. Kerana warna putih ni dipanggil arad nama dia, sifat ma'ani makhluk. Sifat ma'ani makhluk dipanggil arad. Bila sebut arad,
bertempat. Kerana arad itu sifat ma'ani jirim yang bertempat. Sifat Allah tak boleh, sifat ma'ani Allah qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar tak boleh dikatakan bertempat, tak boleh. Atau baginya Allah pihak. Nampak tak tu? Atau baginya Allah itu pihak. Boleh tak nak dikatakan Allah tu berpihak? Tak boleh. Apa hukumnya kalau kata Allah berpihak ni? Apa hukumnya, makruh ke apa? Haram hukumnya, bukan makruh. Haram lagi mengkafirkan, jadi murtad. Faham tak tu? Faham ke tidak? Siapa kata Tuhan berpihak jadi murtad, tak payah pergi sembah tokoh. Faham tu? Tak payah pergi sembah, duk sujud dekat patung-patung, tak payah. Tak payah. Ada 3 perkara yang menjadikan seseorang itu murtad. Yang pertamanya, murtad dengan perkataan. Itu contoh, dia kata Tuhan itu berpihak, murtad dengan perkataan. Yang kedua, murtad dengan sebab perbuatan. Contohnya sujud kepada berhala, contohnya, jadi murtad. Yang ketiga, jadi murtad sebab dalam hati percaya Allah bertempat. Dalam hati ini percaya Tuhan bertempat. Itu jadi murtad, jadi kafir sebab memiliki akidah yang sesat. Jaga baik-baik. Jangan tidur kalau ada terlepas benda penting itu cerita. Jangan kata Tuhan berpihak. Pihak tu depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar, atas, bawah, tu pihak lah nama dia. Itulah namanya pihak. Atas langit tu pihak, dalam bumi itu pihak, dalam ruang, dalam masjid pihak, luar masjid pihak, dalam alam, luar alam, itu pihak lah tu. Ada yang kata Tuhan itu di luar alam. Tuhan dalam syurga, Tuhan dalam alam, Tuhan luar alam. Tak ngaji sifat 20 ni, ataupun kalau ngaji tak tahu ke mana hala. Ngaji bila tahu ke mana hala, tak mustahil boleh terima pahaman. Dapat pula yang cakap, yang mengajar tu pula, belajarnya tinggi. Mana dia belajar? Tak langit. Sebab tu tuan-tuan mudah percaya orang-orang macam tu kalau cakap. Dia doktor yang cakap tu. Yang cakap Tuhan atas langit tu doktor. Jangan main doktor ni, pandai. Ada tak doktor gila dia? Ada tak doktor gila? Jadi hati-hati. Tak semua doktor tu betul fahamannya. Faham tak? Ada doktor yang betul fahamannya, ada doktor yang sesat fahamannya. Jadi tuan-tuan hati-hati. Jangan semata-mata nama itu ada gelaran doktor, PhD, master, tuan-tuan terus telan apa yang dia cakap. Itu tebiat kita orang kampung ni, tebiat kita orang awam tu je, pantang ada doktor PhD, betul semua. Kalau si doktor tu tadi kata, yang pun nak kata rezeki masing-masing. Atau baginya pihak, atau pada pihak. Tak boleh kata Allah tu di sana, Allah di situ. Atau bertempat. Itu semua kelakuan jirim tu. Jirim ni ada kena mengena dengan pihak, jirim ada kena mengena dengan tempat, atau bermasa, masa waktu. Allah tidak ada hubung kait dengan waktu. Yang ada hubung kait dengan waktu ni jirim, atau kecil besar. Zat Tuhan tu kecil, halus sangat zat Allah.
halus sangat zat Allah tu, buat tu tak boleh tengok sebab halus sangat. Atau kosong zat Allah tu kosong, zat Allah tu kosong lagi besar daripada alam ni besar. Tuhan tu tubuhnya kosong lagi daripada alam ni. Sebab tu kita tak boleh tengok sebab dia kosong pun sesat juga, kufur juga. Atau bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baharu. Apa sifat kita? Sifat kita ni bukan saja manusia lah. Meja ni apa sifatnya, lantai ni apa sifatnya, kapet ni apa sifatnya, manusia apa sifatnya, haiwan apa sifatnya, angin apa sifatnya, air apa sifatnya, syurga apa sifatnya. Segala-gala yang sangkut paut dengan makhluk tadi tidak ada kena-mengena dengan Allah. Sifat kita apa? Di antaranya bergerak diam, betul? Kita bergerak diam, betul? Tak bergerak diam, tak diam bergerak, tak jaga. Tahu pula tidur. Yang tidur pun jawab. Jadi benda tu tak ada kena-mengena dengan Allah. Jangan dikata Allah bergerak, jangan. Allah tu sekarang ni Allah sedang bergerak ke mana? Sebab bergerak itu sifat jiri. Dia sifat jirim juga. Jadi Allah tidak ada kena-mengena dengan bergerak atau berpindah tempat. Kita berpindah-pindah lah, daripada satu tempat pindah ke satu tempat, betul? Jadi boleh tak nak kata Allah pindah? Hari ini Tuhan duduk di sini, esok dipindah tempat lain, boleh? Turun naik, turun naik, mana daripada tempat rendah naik ke tempat ni, itu nama berpindah tempat juga tu. Jadi boleh tak nak kata Allah naik? Tak boleh. Dah ada pahaman kata Tuhan naik. Lepas tu tuan-tuan angguk, siapa angguk itu? Bahawa tak dengar pula orang cakap. Tahan bila telinga itu tuan. Sebab kita memang anti dengan pahaman-pahaman ni, merosakkan akidah. Bukan sikit-sikit benda yang dirosak itu, akidah. Iman tuan-tuan boleh jadi terkubur. Lahirnya beriman, bila jumpa guru ni jadi kafir. Faham tak? Ini bukan kesalahan kecil kan? Ini bukan benda kecil. Lepas tu kalau benda dah sangkut dengan akidah, tak boleh buat main. Tak boleh buat main. Tuan-tuan duduk berpuluh tahun beriman, elok akidahnya, salah ikut jadi kafir, tak pasal-pasal. 10 tahun beriman, nak mati jadi kafir. 10 tahun beriman, 10 tahun betul akidahnya, 10 tahun betul akidah Maha suci Allah dari bertempat berpihak, 10 tahun tiba-tiba akhir usia terikut terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan itu ada tempat. Tuhan itu bertangan berkaki. Habis tuan-tuan gadaikan iman tuan-tuan yang dah berpuluh tahun, matinya kafir, na'udzubillah. Sebab itu ini pahaman bukan main-main. Kecuali tuan-tuan tak sayangkan iman tuan-tuan. Orang tak tahu harga iman ni, dia tak sayang.
Bila tak sayang, dia boleh duduk, dia boleh dekatkan diri dengan benda-benda yang boleh merosakkan iman. Sebab dia tak takut. Orang takut rosak iman, dia akan lari jauh. Dia akan jauhkan diri, bukan dekatkan diri dengan benda yang merosakkan iman. Orang yang takut, dia akan lari jauh. Tapi kalau orang yang tak takut imannya rosak, dia akan duduk dekat. Orang kalau takut dibaham oleh harimau, dia akan lari sejauh-jauh. Tapi kalau orang tak takut dibaham dengan harimau, dia duduk, dia pergi cari harimau. Sebab silap dia pergi panggil harimau. Dipanggilnya harimau. Sebab apa? Tak takut kena baham. Duk mengajar orang kampung, mengajar masyarakat, mengajar orang awam kata Tuhan bertempat, Tuhan bertangan. Takkan nanya tu tuan-tuan. Orang awam itu akidahnya berpuluh tahun, 50, 60, 70 tahun akidah betul. Akhirnya jadi sesat. Dah nak sampai penamat tuan-tuan. Bayangkan, nak sampai penamat dah. Nak sampai penamat, tahu penamat? Nak mati dah. Last nak mati, rosak akidah. Alhamdulillah. Tentu diharahnya lahir dulu kafir. Alhamdulillah. Dah apa faedahnya hidup berpuluh tahun tapi akhir matinya kafir? Betul ke tidak? Berpuluh tahun duduk dalam iman tapi akhir matinya kafir. Apa faedahnya? Sebab tu jangan main-main tuan. Jangan buat main-main. Jangan kata alah benda ni tak ada masalah. Jangan. Allahu Akbar. Usaha sekadar mana? Usaha kita tak boleh bagi bekas. Selagi boleh cakap, kita cakap. Selagi boleh nasihat, kita nasihat. Mudah-mudahan antum kalian beringat. Waspada maksudnya. Waspada. Nanti kita tak nak dipersoalkan di hari kiamat. Kalau andai kata ada di antara kalian yang akidahnya sesat, nanti jangan menyalahkan kami. Jangan menyalahkan kami. Kami dah mengingat. Jadi sifat-sifat baharu, bergerak, diam, besar, kecil, itu semua sifat makhluk. Ini ciptaan Allah lah ni. Alam ni ciptaan Allah lah. Kalau kita buat rumah, faedahnya apa? Yang kita nak ambil daripada rumah tu. Nak duduk, nak tinggal, nak berlindung Buat kursi, nak duduk. Allah buat arash buat apa? Duduk atas tu. Allah jadikan arash buat apa? Sebab Allah nak duduk atas tu. Nak duduk atas arash tu. Jadi jangan dikatakan Allah duduk atas arash. Allah tak ambil manfaat daripada makhluk yang dijadikan. Paling tidak kalau tuan-tuan nanti dengar mana-mana orang nak sampaikan benda pelik-pelik, ada timbul tanda soalan. Paling tidak sebelum tuan-tuan telan, tuan-tuan fikir dulu, ini macam salah ni yang aku mengaji hari itu dalam sifat 20 akidah sunnah wal jamaah. Allah tidak bertempat, tak boleh kata Tuhan berpihak, bertangan begini. Ini tiba-tiba berkata begini, muskil. Paling tidak ada. Bila dah ada dasar, bila dah ada asas, tuan-tuan takkan telan bulan-bulan. Nampak tak ada? Tapi kalau tak ada asas, pantang dengar, telan terus. Itu yang kita takut. Jadi itu penting. Dulu awal kitab Misbahul Munir, dia bagi tahu apa? Ilmu akidah ni, sifat 20 ni sebagai benteng, sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai benteng, sebagai perisai yang ada dalam hati kita, sebagai akidah. Ilmu akidah ni perisai.
Maksudnya kalau datang pahaman-pahaman yang pelik, dia tak akan tembus masuk dalam hati kita. Dia akan dijaga oleh perisai tadi. Maksudnya kalau ada pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan bertubuh, Tuhan beranggota, maknanya kita tak akan pergi. Sebab dah ada perisai yang jaga tadi. Tapi kalau tak ada ilmu akidah, tak nak ngaji ilmu akidah ni, tidak ada perisai. Bila tak ada apa perisai, datanglah pahaman macam ni terus masuk dalam hati kita. Na'udzubillah. B. Atau mengambil faedah. Jadi Allah tak mengambil faedah daripada makhluk yang diciptakan. Allah tak ambil faedah daripada perbuatan dia. Allah menciptakan alam, menciptakan syurga, menciptakan neraka, menciptakan malaikat. Bukan bermaksud Allah mengambil faedah. Kalau Allah mengambil faedah daripada makhluk yang dia ciptakan, menunjukkan dia dia tak sempurna. Allah Ta'ala itu istirna, terkaya. Dia tidak berkehendak dan tidak berhajat. Jadi barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu mengambil faedah daripada makhluk yang dia ciptakan, sesungguhnya dia telah menafikan sifat ketuhanan. Dia telah menafikan kekayaan Allah. Kaya Allah, apa maksud maha kaya? Kita selalu sebut Allah maha kaya, Allah maha kaya. Apa maksud Allah maha kaya? Tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itu maksud maha kaya Allah. Maksud maha kaya Allah ialah mana? Allah tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada segala sesuatu. Itu maksud maha kaya Allah. Kita selalu kan duk sebut Allah maha kaya, Allah maha kaya, tapi kita tak faham apa maksud Allah maha kaya. Allah maha kaya bukan bermaksud Allah banyak harta. Allah maha kaya bermaksud dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Kalau Allah tidak menciptakan alam ini, tidak jadi masalah. Dia tetap maha sempurna walaupun tidak ada makhluk, tidak ada alam. Begitulah juga dia tidak mengambil faedah daripada hukumnya. Hukum. Allah wajibkan kita semayang, Allah haramkan minum arak, bukan bermaksud Allah nak ambil faedah. Makin ramai orang semayang, contohnya makin ramai orang semayang, Allah makin kuat, Allah makin sempurna, Allah makin hebat. Makin ramai yang solat, makin ramai yang masuk Islam, Allah bertambah hebat kekuasaannya. Tidak, sesekali tidak. Ataupun makin ramai yang meninggalkan agama, makin ramai yang buat dosa dan maksiat, makin ramai yang murtad, Tuhan jadi lemah, Tuhan jadi rugi. Tidak, sekali-kali tidak. Hamba, mana-mana hamba yang taat patuh dengan hukum hakam Allah, dialah yang mendapat faedahnya. Siapa yang melanggar, yang melawan titah perintah Allah, dialah yang rugi, mendapat kecelakaan. Allah tak jadi apa pun. Jadi jangan kita ingat Allah berhajat dengan kita. Allah tak berhajat dengan kita. Sebab tu Allah tak peduli siapa buat benda kafir, Allah jadikan dia kafir. Allah tak peduli. Allah tak jadi rugi pun. Ada orang nak sembah berhala, sembahlah. Allah tak jadi mudarat. Allah tak jadi mudarat. Kalau tuan-tuan nak ikut pahaman-pahaman yang sesat, Allah tak jadi mudarat. Pakat-pakat nak ikut Tuhan duduk atas langit, Tuhan bertangan, silakan. Allah tak jadi mudarat apa-apa. Yang mudaratnya kita, bukan Allah. Habis. Kemudian jadi jangan kita ingat Allah suruh kita begini begitu, larang begini begitu sebab ada kepentingan bagi Allah. Tidak, mustahil. Yang kelimanya, ihtiyaju ilal ghairi, berhajat kepada yang lain, seperti berhajat kepada tempat berdiri, tempat duduk, tempat menumpang, tempat berdiri, tempat menumpang. Nak dikatakan Allah itu berhajat kepada tempat untuk dia tumpang, tempat dia singgah, tempat dia menumpang, tempat dia duduk.
Mustahil. Jadi kalau Allah duduk di atas arasy, maknanya Allah berhajat kepada tempat. Dia tidak berhajat kepada tempat. Jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu ayat mutasyabihat. Jangan dipakai makna zahir. Jaga baik-baik. Mana-mana ayat Quran yang mutasyabihat, hadis-hadis yang mutasyabihat, perkataan yang mutasyabihat, jangan dipakai makna yang zahir. Kenapa tak boleh pakai makna zahir? Kalau pakai makna yang zahir akan menyebabkan menyerupakan Allah dengan sesuatu. Sebab tu bila jumpa ayat mutasyabihat wajib ditakwilkan, dihuraikan maksud dia supaya menghilangkan kesalahan. Allah Ta'ala tu hampir dengan urat leher kita. Jarak Allah ada kena mengenakan jarak dah. Jadi maksud dekat-dekat yang kita selalu cakap tu, mari mendekatkan diri kepada Allah, mari dekatkan diri kepada Allah. Itu ayat mutasyabihat. Apa maksud dekatkan diri? Kalau kita buat maksiat, kita duduk jauh beribu kilometer daripada Tuhan. Bila dah mula semayang masjid, duduk kuliah, kita dah dekat berapa meter je dengan Tuhan macam tu. Macam mana? Ngaji tauhid tak mau. Mari mendekatkan diri. Mari dekatkan diri. Siapa Tuhan tu dekat dengan kita? Dekat macam mana? Jangan tanya kawan sebelah pun tak tahu. Itulah penting ngaji tuan, penting. Ya Allah ya Karim, penting ngaji akidah. Dekat dengan rahmat Allah. Orang yang ibadat dekat dengan Allah, makna dekat dengan redha Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan kasih sayang Allah. Bukan dekat maksud gini. Kalau dekat dengan ni maknanya salah. Allah tidak berjarak. Jangan jauhkan diri daripada Allah. Jauh pula. Jauh macam mana pula? Tadi dekat, ni jauh pula. Macam mana jauh? Jauh lah Tuhan tu. Kalau kita tak semayang, Tuhan tu jauh. Jauh lah Tuhan tu jauh daripada kita. Tuhan tu jauh daripada kita. Macam tu. Macam tu faham selama ni. Bila taubat dengan Tuhan memang banyak nampak tak? Bila kita tak mengaji, kita tak sedar dalam hati kita ni banyak fahaman, mana banyak kefahaman yang salah terhadap Allah. Bila tak mengaji, bila tak mengaji, kita tak sedar banyak pegangan kefahaman yang silap terhadap Allah. Lepas tu kesilapan bukan kecil pula tu, besar. Dia kena taubat kepada Allah. Taubat, ya Allah, aku ngaku aku salah. Patutnya ilmu akidah yang aku ngaji sebelum balik lagi, tapi aku kemudian-kemudiankan pada aku tak penting. Ilmu akademik lagi penting, ilmu dunia lagi penting. Jangan main-main Sebab tu kata ulama tasawuf, dia kata apa? Orang bila sampai umur 20 tahun, dia dah masuk dalam kategori orang tua. Di sisi tasawuf, bila sampai umur 20 tahun, dia dah masuk dalam golongan orang tua.
Sebab di sisi mereka umur 7 tahun dah kena belajar pada air. Maknanya umur 20 tu nak kena ibadat dah. Umur 40 pada mereka kata apa? Mayat. Umur 40 tahun mayat. Kita kategori apa nak letak kalau dah 40 mayat? Tasawuf dia berat sikit tak? Tasawuf dia berat sikit. Umur 20 panggil tua dah. Tak payah nak berasa muda lah umur 20. Umur 40 nak jadi mayat dah dia cakap. Jadi jangan buat main-main. Kita umur 40 baru air tak ngaji lagi. Ajak umur 40 mandi wajib tak belajar lagi mandi wajib. Umur 40 dah mandi wajib tak ngaji lagi. Rukun sembahyang pun tak tahu lagi. Haid nifas pun tak tahu lagi. Dah putus haid. Dah putus haid dah. Ngaji ustaz ada kelas tak pada air? Kelas ngaji bab haid. Istihadah. Umur apa? 80 dah. Nampak tak? Tak apalah. Sepatutnya sebelum tu belajar. Dah jadi macam tu, jadikan iktibar. Jadikan iktibar. Makna aku tak nak cucu aku, anak aku jadi macam aku. Dah beramal puluh tahun, dah berbini, dah beranak, dah bercucu, mandi wajib pun tak tahu lagi, bab haid nifas pun tak ke mana lagi. Aku tak nak anak cucu aku jadi macam aku, cukuplah aku jadi macam ni. Tu pengajaran Allah nak bagi kita supaya kita sadar. Sebab tu kena minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Ya Allah, aku minta ampun, aku taubat, aku mengaku bersalah, salah aku sengaja melambat-lambatkan ngaji agama pada ini, pada aku anggap benda ni tak penting. Sekarang baru aku nampak betapa ruginya. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, macam tu. Jangan tak nak ngaku lah. Dah kita buat salah, baik ngaku. Tuhan Maha Pengampun. Dia Maha Pengampun, tuan. Ni dia Maha Pengampun. Dia tak lah hampa dia yang buat. Dia tak Maha Pengampun. Allah tu nak kita kalau buat salah, Allah tu nak kita ngaku salah. Allah nak yang kita ni ngaku salah. Sebab dia tahu dah memang yang nama manusia ni memang buat salah. Bukan malaikat. Sikit lagi. Hari ni sarapan kat kedai ke kat masjid? Masjid masjid tak apalah, pukul 9 dia berhenti. Kejap lagi ya. Kalau kat kedai jauh nak kena berhenti cepat. Ni belakang tu aja boleh dia sampai ke belakang. Sikit lagi. Dah. Minta maaf tuan-tuan, memang saya nak kena tegangkan betul-betul benda ni. Takut ada yang tak faham. Takut ni tunggal. Satu pada apa kita dah belajar dulu, wahdaniyah kan. Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan ketunggalan itu, ketunggalan Allah terbahagi kepada tiga. Zatnya ketunggalan, sifatnya ketunggalan, perbuatannya pun ketunggalan. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Dulu dah huraikan dulu dalam bab wahdaniyah dulu dah hurai. Dalam bab wahdaniyah tu kita diajar supaya menafikan kam yang
lima tu pun yang enam tu kam muttasil dan kam munfasil pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan Allah. Huraiannya akan datanglah. Wallahu a'lam. Dah nampak nasi lemak dalam kitab. Dia dah tak nampak tulisan, dia dah nampak teh. Dia dah tak nampak teh dah. Cukuplah sekadar itu, nanti sambung lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, mudah-mudahan Allah redha kita semua, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita semua, mudah-mudahan Allah bimbing kita rohani jasmani, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan fahaman-fahaman yang boleh merosakkan agama, merosakkan akidah, diri kita, anak isteri kita, keturunan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan dipelihara, dijaga oleh Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua, kalian semua diberi oleh Allah umur yang panjang, lagi berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk ibadat. Mudah-mudahan kita sentiasa dibantu oleh Allah, diberi taufik untuk menuntut ilmu, agar dapat kita memperbaiki ibadah kita sebagai mencari bekalan mati kita. InsyaAllah. Jadi minta ampun, minta maaf salah silap saya kalau ada terkasar bahasa, terguris hati dan perasaan. Saya minta ampun, maaf banyak-banyak, sebab saya nak sampaikan apa yang ada dalam hati saya. Mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan insya-Allah jumpa lagi di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih lana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa tu? Siap ni? Ramai naik. Ha? Ramai naik. Ada dah. Tu kat tu kan. Sihat. Sihat. Demam. Siap dia. Allah. Cincin dah sampai, alhamdulillah. Jom, insya-Allah. Jom kasih. Jom kasih. Allahu Rabbi. Insya-Allah dah. Masih jumpa lagi. Jazakumullah khair. Jazakumullah bima atait. Terima kasih. Jumpa lagi Biji. Jumpa lagi Biji. Halo, saya Ustaz. Doa dia lah. InsyaAllah. Terima kasih. Sama Biji. Doa. Sihat ni? Sihat. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salli ala Muhammad. Sihat Biji? Jom kedai. Jom. Kedai, belakang mana ada? Tadi kata kat belakang. Jom mana? Mah. Oh, kat kedai. Zali. Ada sana ke sarapan? Bantal ganti. Mantap pengantin. Jadi siapa nak nikah dah boleh lah. Oh, ada. Ada bantal pengantin? Masjid ni siapkan bantal sekali? InsyaAllah. Nak tak tahu lagi. Dia orang sponsor. Oh, ada Mandam-mandam ni. Wah, siapa nak menikah boleh datang ni Masjid Kampung Gelam. Bantal siap, apa benda semua siap. Bantal tu siap. Calon pun semua siap. Pilih je. Kasih. Siap je. Tak buat sipar je mendukung. Saya dukung ni. Saya berdukung adik. Berdukung
Saya entah kerja mana sekarang? Ha? Kerja mana sekarang? Anak kerja security je Ustaz. Hari ni tak kerja? Apa nama? Hari ni saya buat perkara dia orang buffer 3 bulan. Iaitu apa dah ganti-ganti. Lepas tu baru tetap lah. Oh, baik-baik. Doa. Dipermudahkan. Doakan saya mudah. Mintalah doa saya. Lah. Ustaz. Jangan tak Ustaz. Jangan. Allah Ustaz. Kita kena doa saya. Habis kata aku jangan pulang. Pakcik. Siap pakcik Doakan saya pakcik. Sarapan pakcik, sarapan. Ya. Bismillah. Pakcik kedai biasa Ya Allah ha. Mana sikit Ustaz Apa tu? Apa nama tu saya rakam saya apa nama berkaitan dengan ayat mutasyabihat yang mana tak salah dah surah Al-Kursi kan. Sesungguhnya mata adalah mata, kelihatan tu, tangan-tangan tu. Sebab itu sebenarnya apa nak yang Tu dimaksud? ayat mutasyabihat lah tu menunjukkan bermaksud. Oh okey. Bermaksud apa yang kita pandang itu perbuatan Allah. Oh, tu perbuatan. Sekarang ni ente bercakap tak? Ha? Sekarang ni ente bercakap tak? Siapa yang buat ente bercakap sekarang? Allah izinkan lah. Siapa yang menjadikan kita bercakap? Allah SWT lah. Sekarang ente nampak tak? Sekarang ente boleh nampak tak? Boleh tengok tak sekarang? Boleh pandang tak sekarang ni? Dengar lah. Sekarang boleh pandang tak? Boleh melihat tak? Lihat perbuatan Allah Ta'ala. Sekarang ni boleh melihat tak? Ente boleh melihat tak sekarang? Boleh? Siapa yang memperlihatkan tu? Yang izinkan Allah Ta'ala lah. Jadi itu maksudnya. Itu maksudnya. Walaupun sekarang ni Zohir saya yang bercakap, hakikatnya Allah yang menjadikan saya ni bercakap. Faham tak tu? Pada kenyataan Ustaz yang doktor kan sekarang tu yang seolah apa nama menterjemahkan orang kata tafsir hadis secara apa nama harfiah ataupun secara harfiah tu maksud dia menyeleweng daripada Dia kena huraikan lah. Bila sebut perkataan kita ni, perkataan Allah, percakapan kita, percakapan Allah, kena huraikan. Apa maksud? Kalau tak nanti orang kesamaran. Wallahu apa minta maaf saya ganggu tak apa, tak apa. kurang adab. Tak apa, insya-Allah. Ente doa saya. Minta maaf Ustaz, Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni siapa kat kedai ni kat masjid? Siapa kat kedai? Besar. Ya besar. Oh dia kata masjid tu besar. Kuliah duha. Insya-Allah kuliah duha kita. Kuliah duha. Irin apa Irin? Kat Irina, kat Iri Kawarizmi. Kat Marina. Oh Kitab duha, kitab Misbah Munir. Kita dua. Kita tulis. Kitab duha. Kasih. Sian dia. Baik. Dia ada asa kat mulut. Sekejap Tak ada pun pagi ni saya tak nampak kat. Kita nak tengok sekejap. Komentar sekejap. Nak tengok je Kasih tak boleh masuk, nanti kena ban. Tengok sekejap aja. Bye. Bye lah. Bye kakak. Bye. Okey, okey dah. Bye. Papai mama. Papai kakak. Dah. Papai kakak. Jom kita pergi sarapan, jom. Patutkan kita. Tak nak sarapan lah. Tak nak sarapan duduk dalam kereta lah. Ayah nak sarapan lah. Tak nak sarapan, ayah nak sarapan. Okay, jumpa lagi sahabat semua. Report pula apa benda yang nak report. Ya, Jen tak nak susu. Jumpa lagi insya-Allah nanti pukul 9.30 insya-Allah. Selamat berehat, selamat sarapan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Bye-bye. 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 Bye. Okey.